إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم حول ولا قوة صراط pengganti pengganti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah wa sahhar al-khabar situ anna adad al-anbiya'i alaihim wassalatu wassalamu 100,000 wa 24,000 wa inna adad ar-rusul 315 wa ala alihi ay aqaribihi al-mu'minina min Bani Hashim wal Muttalib. Wasahhal khabar, dan telah sahihlah khabar, mana hadis yang sahih. Sesungguhnya bilangan para anbiya, jumlah para nabi itu ialah 124,000 orang, dan jumlah para rasul adalah 315 orang. Ini khabar yang sahih, dan jangan ada kekhilafan lagi. Kemudian wa ala alihi, selawat dan salam juga atas ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu aqar al-mu'minin. Semoga selawat salam tadi atas keluarga yang dimaksudkan di sini ialah orang mukmin, kerabat baginda daripada keturunan Bani Hashim dan Al-Muttalib. Adapun Naufal dan Bani Syams yang tidak beriman tak masuk dalam sahabat. Sahabat iman laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata mu'min. Mereka yang bertemu dengan Rasulullah SAW beriman dan mati pun dalam keadaan beriman, itu mana sahabat. Maka sini didapat selawat dan salam di atas jalan tabak, jalan mengikut. Maknanya selawat kepada Rasulullah SAW, kemudian diikut sahabat, ahli bait, tabi'in dan seterusnya. Ataupun atas jalan taksis, menentu terus sahabat saja tanpa menyebut baginda, itu tak dibenarkan. Ya, Allahumma salli ala ashabin Nabi. Kita selawat kepada ashab Nabi dengan tidak menyebut baginda SAW, itu tidak dibenarkan. Selawat dan salam itu kepada baginda SAW, kemudian yang mengikut di atas jalan tabak, mana mengikut belakang. Itu dibahas oleh ulama. Wakilah, dan kata setengah ulama, hum kullu mu'min. Kata setengah ulama yang dimaksudkan ashab sini secara umum, kullu mu'min, ya, itulah tiap-tiap orang beriman. Apa dimaksudkan? Ai bi maqami doa wa nahwi, pada makam doa, maka semua dikira sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman. Waqtira li khabar dha'ifin fihi, dan memilih pada khabar yang dhaif. Wajazama bihi an-Nawawi fi syarh Muslim, dan menjazam Imam Nawawi dalam syarah Muslim. Maknanya pendapat lain mengemukakan bahawa keluarga baginda sallam yang dimaksudkan dalam susunan doa ataupun sepadannya ialah setiap orang mukmin atas dasar hadis yang dhaif. Dan pendapat ini maknanya dibenarkan juga dan ditegaskan Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, ya. Di hadis dhaif boleh beramal dalam masalah fadail, targhib wa targhib, selama dia tidak terlampau dhaif. Adapun hujjah, dalil, itu tak boleh. Hujjah kena pakai hadis yang sahih. Berarti Imam Syafi'i mengatakan iza sahal hadis fahuwa mazhabi.
Bila hadis sahih, itulah mazhab. Wa iza ra'ayna sahibal bin yamshi 'ala al-ma' ma qabiltu. Bila ada orang boleh berjalan atas air misalnya, nampak hebat tapi dia tidak mengikut jalan yang sebenar, maka ma qabiltu, aku tendang, aku tak pakai, kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Habis itu wa sahbihi, yang dimaksudkan sahabat ni diurai sikit ni. Wa huwa ismu jam'in li sahib, nama jamak bagi sahabat bermakna sahabi. Siapa dia? Wa huwa man ijtama'a mu'minan bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam walau a'ma wa ghairu mumayyiz. Jadi masukkan di sini, masuk dalam selawat dan salam juga, atau sahabat, dan kata sahbin tu, sahbihi itu dipanggil isim jamak untuk sahib, yang maknanya ialah sahabi. Ya, sahabat ialah orang yang berkumpul bersama beriman, mana mereka yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian dia beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tidak melihat, ya, dan belum mumayyiz. Walaupun dia tidak melihat, maknanya keadaan dia buta, pun dia dipanggil dia sebagai sahabat. Maka sahabat ni orang yang ada kelebihan besar, yang telah pilih mereka dapat menyertai baginda sallallahu alaihi wasallam. Ashabikan nujum bi ayyi muqtadaitum bihtadaitum. Sahabat itu seperti bintang di langit, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bila kamu di mana pun kamu dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mereka ni dimasukkan dalam umum hadis yang disebut ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat, ya itulah mayya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajis. Rasulullah SAW menyatakan bahawa itu barang siapa yang panjang umur di kalangan kamu, fasayara ikhtilafan katsira, maka engkau akan melihat perpecahan umatku yang terlampau banyak. Ya, dan dalam hadis lain disebut 73. Kulluhum finnar ila firqatan wahidah, semua itu ke neraka melainkan satu firqah, iaitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dimasukkan dalam hadis ni, Nabi kata sebarang siapa yang dipanjangkan umur, maka dia akan melihat perpecahan umat yang tanpa di akhir zaman ini berbagai-bagai pahaman tadi. Ya, berbagai pembawakan. Maka Nabi perintahkan bagi kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib kamu berpegang dengan sunnahku, itu perjalanan baginda SAW, dan khulafa'ir rasyidin, mana pengganti Nabi SAW. Di sini yang kita katakan, iaitulah ahli sunnah yang mengikut sunnah Nabi, wal jamaah ay jamaatus sahabah. Ya, bukan jamaah-jamaah yang ada macam-macam nama, bukan. Jamaah di sini adalah jamaatus sahabat, yang mereka ni kulluhum udul, ya. Addu 'alaiha bil nawajis, maka kamu kena gigit dengan gigi geraham kamu. Apa maksud dia? Ai kinayatun an syiddati tamassuk ala sunnah. Kinayah daripada kena berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, barulah selamat insan tu di dunia dan di akhirat. Dan dalam hadis lain Nabi mengatakan, man tamassaka bi sunnati dakhala al jannah. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku, maka jaminan syurga ya untuknya. Al-faizina biridallah ta'ala, ni sifatun liman zukir. Sahabat mana semua tu? Al-faizin, yang memperoleh kebahagiaan dengan apa? Biridallah, dengan dapat ridha Allah Ta'ala. Sahabat tu kita doakan tarati dengan radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum. Kita sebut nama sahabat, kita sebut radhiyallahu anhum. Iaitu kalimah ini merupakan sifat terdapat beliau-beliau, mana mereka-mereka tersebut di atas, sahabat-sahabat dan keluarga tadi. Mereka ni al-faizin, ya, yang mereka yang berjaya dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Mana kejayaan insan di dunia ni selama mana mereka mendapat redha Tuhan. Sebaliknya maka tidak dinamakan golongan faizin, dimaksud golongan khasirin, orang yang rugi. Orang yang berjaya mana orang yang mendapat redha Tuhan. Di mana redha Tuhan? Ya, redha Tuhan ada pada mentaati perintah. Ya, itu ulama sebut 3 di dalam 3. Diselitkan 3 dalam 3.
Diselitkan keredaan di dalam mana? Dalam mentaati perintah Tuhan. Itu ada reda dia. Dan diselitkan satu lagi murka. Di mana murka? Dalam melakukan perkara yang dilarang ataupun maasi, maksiat dan mungkar. Dan ketiganya wilayah. Mana makam kewalian itu disediakan bagi siapa? Bagi qalbi ya arifina billah, mereka yang benar mengenali Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'd ay ba'da ma taqaddama min al-basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man zikir. Maka ada pun kemudian daripada itu, iaitu kemudian daripada menyebut basmalah, mana bismillah dulu, hamdalah, dan menyebut alhamdulillah, dan selawat dan salam atau mereka yang disebut, maka inilah karangan fahaza al-mu'allaf al-hadir zihnan mukhtasaran qalla lafzuhu wa kasra ma'nahu min al-ikhtisari. Dan inilah yang dikeluarkan oleh karangan yang dikarang, yang ditulis adalah sebuah mukhtasar, ringkasan yang pendek dan padat isinya. Dan kata mukhtasar itu diambil dari kata terdasar ikhtisar. Ikhtasara yakhtasiru ikhtisaran, makna mukhtasar benda yang diikhtisar, diringkaskan, tapi padat makna dia lah. Kemudian kata fil fiqh, mana mukhtasar pada ilmu fiqh, huwa lughatan al-fahm. Fiqh ni pada lughah bahasa Arab dia al-fahmu, ialah kepahaman. Wastilahan, dan pada istilah ialah al-ilm bi ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Pada istilah ilmu dengan mengenali akan ahkam syariah, hukum-hukum syariat. Apa di hukum syariat? Minal wajibat, benda yang wajib, wal muharramat, benda yang diharamkan. Itu makna hukum, ya. Benda yang masnunat, disunatkan, benda diharamkan, dimakruhkan, dan keharusan. Jadi hukum syar'i. Ya, hukum lain, keadaan tu lain. Kadang-kadang setengah orang dia silap. Kita tanya apa hukum ni, dia kata bid'ah. Bid'ah tu bukan hukum, dan bid'ah tu perbuatan. Perbuatan tu bid'ah. Hukum ni, kalau kita tanya apa hukum, hukum mana sebutlah. Hukum ni wajib ke? Hukum ni haram ke? Hukum ni apa? Mana sunat, itu hukum. Ya. Maka di sini sebut hukum syariat. Memahami tentang ahkam syariah al-amaliyah, yang bentuk mana amali, amalan yang dipraktikkan, yang diambil dia min adillatiha at-tafsiliyah, mana dalil-dalil secara terperinci. Itu maknanya fiqh, mana ma'rifatul ahkam syariah allati tariquha al-ijtihad. Hukum fiqh ni ialah mengenal akan dalil-dalil yang mana jalan dia ada al-ijtihad, ya, benda yang tidak masuk dalam ijtihad ke benda nas. La ijtihad bin nas. As-salatu wajibatun. As-salat wajib. Sembahyang tu wajib. Itu kan fiqh. Itu dah nas. Fiqh benda masuk ijtihad. Macam kita kata apa? Wajibnya Fatihah. Ya, wujubu qiraatul Fatihah bis salah. Wajib membaca Fatihah dalam sembahyang. Itu fiqh. Sebab benda ni ada ikhtilaf. Kalau mazhab Hanafi, dia tak wajib baca Fatihah. Boleh pakai ayat faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang wajib daripada Quran. Dia sembahyang dia nak baca wadduha, kan tak baca Fatihah, sah, tak ada masalah. Sebab benda tu benda zanni, benda ijtihadi. Jadi kita dalam mazhab Syafi'i, kita kata Fatihah itu wajib ialah berdasar pada ayat la salat, pada hadis la salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang bagi mereka yang tidak membaca Fatihatul kitab, mana surah Fatihah. Jadi di mana tempat khilaf dia? Kalau kita mengaji dalam mazhab 4 mazhab, punca khilaf di antara ni ialah iaitu mentakdirkan akan khabar dan seumpamanya, atau ma'anil harfi. Itu punca khilaf. Baik, sekarang kalau dalam kaedah bahasa Arab la salata, ya, maka hazaf dia punya khabar dihazaf. La salata, la tu dia beramal menasab isim marfu' khabar. Sekarang khabar di mana? Nak cerita panjang pun tuan tak faham. Ada ngaji nahwu.
La salata, tidak ada semayang. Tak ada tu apa? Maka Imam Syafi'i mentakdirkan la salata ay sahihah, tidak ada semayang yang sah. Kalau mazhab lain la salata ay kamilah, tidak ada semayang yang sempurna tapi masih sah. Itu maksudnya. Jadi Imam Syafi'i pakai istilah ialah la salata ay sahihah, tidak ada semayang yang sah. Bila tak baca Fatihah tak sah semayang. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Betul kalau orang mengatakan semayang Fatihah tak wajib, maka dia tidak rosak akidah. Ya, tapi dia jadi Hanafi. Ya, benda yang rosak akidah ni bila diingkar benda yang mujma' alaih, benda diijma'kan, nas sahih ijma', kemudian hadis sahih tiap-tiap tabaqat, kalau diingkar boleh dikufur. Ya, kalau benda tu ikhtilaf, hadis tu bukan hadis yang mutawatir tiap-tiap tabaqat. Hadis tu sahih tapi tidak mutawatir. Yang macam hadis tadi la salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab, taraf hadis itu bukan mutawatir, hadis itu hadis ahad, atau dalam daerah hadis lah ya. Maka kalau ingkar itu dia tak jadi kufur, dia jadi mazhab lain sebab ada ihtimal. Benda itu ijtihadi. Ulan wastimdaduhu minal kitabi was sunnah wal ijma' wal qiyas. Dan ada istimdad, tempat mengambil dalil ni. Ya, ilmu fiqh di mana diambil? Ialah minal kitab, daripada Quran, was sunnah, dan daripada sunnah Rasulullah SAW, sama sunnah atau qauli, ya, qauliyah perkataan Nabi, atau fi'liyah perbuatan Nabi, atau tikrariyah, ya, benda yang Nabi tikrarkan. Dan ijma' sahabat, kemudian qiyas. Itu dalam 4 mazhab yang disepakat. Ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 ni sepakat. Adapun yang lain ditambah, ada 27 dalil ni. Ya, ada pakai istishabul asli, masalih mursalah, al-istihsan, ahli Madinah. Kalau Imam Maliki ahli Madinah, dia ambil dalil kan. Sebab dia kata ahli Madinah lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Lepas tu kalau dia semayang, dia tak Allahu Akbar, dia lepas semayang, dia tak dikat sini. Ya, dia tengok lepas, betul macam Fatihah, mazhab apa ni? Itu ahli Madinah. Ya, jadi masing-masing tu ada hujah, dan ini dipanggil sebagai benda fara'. Ya, dia istimbat daripada ijtihad. Wa faidatuhu, dan faedah dia apa? Imtisalul awamirillahi wa jitinabun nawahi. Kita mengenal hukum fiqh ni ialah untuk apa? Faedah dia dapat kita menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya. Mana mungkin insan itu nak menjunjung perintah Tuhan dan nak menjauhi larangan Allah sedangkan dia tak tahu. Ya, kita nak junjung perintah Tuhan. Macam mana perintah Tuhan? Sembahyang. Macam mana sembahyang? Ya. Kalau ikut zahir Quran kan parka'u ma'ar raki'in, rokok, lepas tu datang rokok, lepas tu balik. Maut kata. Sebab tu maknanya diuraikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti Imam Syafi'i, Imam Ghazali kata, man shalla jahilan bi kayfiyati wudu lam tasihha salat wa in salifal haq. Siapa yang sembahyang dalam keadaan dia jahil atau dia tak mengetahui kaifiat wudu dan kaifiat sembahyang, ya, maka lam tasihha salat, tidak sah sembahyang dia, wa in salifal haq, walaupun nampak pada zahir sama macam orang lain. Tapi kalau kita tanya dia Fatihah, Fatihah dia mau teka-teki ya, Fatihah ni sunat kot dia. Jadi ambil aja. Maknanya dia membina sembahyang bukan di atas ilmiah, di atas pengetahuan. Maka kalau itu dia kena sembahyang balik kan, berdalilkan hadis sahih daripada Nabi SAW. Ketika seorang habis sembahyang, kemudian dia bangun, dia nak bersalam dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda kata, "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." Bangun sembahyang balik, mu tak sembahyang lagi, Nabi kata. Padahal dia sembahyang, Nabi berhati. Sebab apa? Sembahyang dia cacat, rokok, tak ada tamak nina dan sebagainya. Lepas tu Nabi kata, lepas tu Nabi keluarkan hadis yang panjang dalam Bukhari, Muslim semua. Dia hadis Muslim salah. Orang yang mencederakan rukun sembahyang. Di antara dia cedera apa? Nabi kata, farqa' hatta tatma'inna raki'an, fasjud hatta tatma'inna sajidan. Rokok sehingga ada tamak nina dalam rokok. Ya, sujud sehingga ada tamak nina dalam sujud. Jadi dia sembahyang macam pagu ayam. Jadi sembahyang dia tidak diiktiraf. Walaupun dia semayang, Nabi kata mu tak semayang lagi. Ya.
Nabi kata kum fasalli, bangun sembahyang balik. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, fa innaka lam tusalli, mu tak sembahyang lagi, padahal ni dah sembahyang tadi. Berdasar dari sini Ibnu Slan Ad-Dimishqi dia sebut dalam matan Zubat, dia fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa beramal dengan tanpa ilmu, maka amal dia mardud, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Taala. Bidalil qaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kum fasalli fa innaka lam tusalli, bangun sembahyang balik. Nabi kata tu. Jadi hukum fiqh tadi apa? Untuk kita mengesahkan, iaitulah segala amalan kita tepat dengan apa yang dikendak oleh syarak, iaitulah menjunjung perintah dan menjauhkan larangan, tidak akan terhasil melainkan seorang itu memahami apa yang disuruh dan apa yang dicegah. Mana mungkin manusia itu boleh melakukan yang disuruh sedangkan dia tidak memahami apa yang disuruh, dan mana mungkin manusia dapat mengerjakan yang meninggalkan dilarang sedangkan benda yang dilarang itu dia tidak mengetahuinya. Sebab itulah didahulukan ilmu. Benar hadis Nabi kata apa? Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu tu imam bagi amal dan amal tu tabi'. Mana Rasulullah memisalkan antara ilmu dengan amal macam semayang berjemaah. Ya, jadi bila semayang berjemaah, ya, semayang berjemaah ada satu kaedah, innama ju'ilal imam liyutamma. Sesungguhnya diletakkan, dijadikan imam untuk apa? Liyutamma, untuk diikut. Bila imam rokok, baru kita rokok. Imam iktidal dan seterusnya baru kita iktidal. Ini imam belum rokok, dia rokok dulu. Agak dia nak jadi imam tak dapat pun. Dia nak jadi imam tak dapat, habis imam dipintas. Ada tak kena. Jadi dia letakkan imam tu diikut. Maka taraf ilmu dengan amal, Rasulullah meletakkan ilmu sebagai imam dan amal sebagai tabi', sebagai makmum. Dia mengikut apa yang telah termaklum daripada ilmu tadi. Itu makna fawaid. Faedah dia adalah imtisalul awamir, dapat menjunjung perintah Allah dengan betul, wajtinabun nawahi, dan dapat meninggalkan segala larangan Tuhan dengan betul maknanya, ya. Itu. Jadi agama tu kata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali dipecah dua, dan ad-dinu syatran, fi'lul ma'murat wa tarkil manhiyat. Agama tu dipecahkan kepada dua je. Fi'lul ma'murat, mengerjakan segala yang diperintah, wa tarkil manhiyat, dan meninggalkan benda yang dilarang. Jadi agama tu duduk situ. Persoalan dia apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan larang. Maka dengan ilmu lah manusia dapat mengenal dengan tepat, supaya dapat dia melaksanakan ibadat itu dengan betul atas kehendak syar'i. Kemudian ala mazhabil imam, di atas kita berjalan ni atas mazhab al-imam al-mujtahid Abi Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimallahu taala radhiyallahu anhu. Jadi kita berjalan ni atas mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Syafi'i tu datuk dia yang keempat, Syafi'i. Asy-Syafi'i. Nama siapa Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Itu maknanya Imam Syafi'i kita. Alam mazhab. Dia hukum bermazhab. Ya. Hukum bermazhab adalah wajib bagi kita orang yang muqallid. Dia manusia ni dibagikan dua ya. Sama ada dia mujtahid atau dia muqallid. Kalau dia mujtahid, maka dia jalan sendiri. Ya, kalau dia tak sampai darajat ijtihad, maka dia kena mengikut maknanya orang yang mengetahui. Berdasarkan ayat fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, maka wajib bagi kita yang tak sampai darajat ijtihad, maka kita mengikut imam mazhab. Ni ada pula orang kata kita bukan mazhab, kita ikut Rasulullah SAW. Allah, sedih tengok. Nampak no jahil internet. Kalau kita tanya kenapa kita ikut Imam Syafi'i, tuan-tuan kalau tanya kenapa kita ikut Imam Syafi'i, kita ikut Imam Syafi'i, orang kata Imam Syafi'i bukan maksum. Kita ikut Rasulullah SAW maksum. Itu dia tak faham. Kita mengikut Imam Syafi'i bukan kes maksum. Katanya maksum sudah ada 3-4 pun tahu. Kita ikut Imam Syafi'i kes ijtihad. Kes ijtihad.
Sebab dalam hadis sahih Rasulullah buka man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Hadis sahih. Siapa yang berijtihad betul maka dia dapat 2 pahala. Siapa yang ijtihad dia tersilap dapat 1 pahala. Mana benda tu benda ijtihadi, bukan benda qat'i. Benda ijtihad, lalu orang yang berijtihad, orang yang ada authority, sekurang-kurang pun 12 ilmu dipakar kan. Ini mengaji nahu tak habis. Nahu pas 10 tahun kan baru nak gigit-gigit dan bukan senang. Tu baru nahu pas, belum lagi ilmu balaghah dan sebagainya. Sebab tu kita tengok Imam Syafi'i, masya-Allah. Imam Syafi'i kan ikut riwayat dia umur dia 15 tahun. Imam Syafi'i umur dia 15 tahun dan jejak darajat mujtahid mutlak. Di dalam mazhab kita ada mujtahid tarjih, ada mujtahid fatwa. Fiqh ni luas, dalam mazhab Syafi'i dia luas. Ya, mujtahid ada 3 peringkat ada. Mujtahid mutlak, apa makna mujtahid mutlak? Man istambata bi qawaidih. Mereka yang istimbat hukum dengan kawaid dia sendiri. Satu Al-Imam Al-Suyuti dalam mazhab Imam Syafi'i juga. Al-Imam Al-Suyuti, ulama besar, pengarang kitab Al-Ashbah wan Nazair, Qawaidul Fiqhiyah. Pada Mesir dia rojok master tu, banyak orang rojok kitab Al-Ashbah wan Nazair, Qawaidul Fiqhiyah. Sehebat Imam Al-Suyuti, dia cuba nak istiqlal. Dia nak asing, dia nak buat mazhab sendiri. Ya, dia ijtihad, istimbat hukum kena kaedah Syafi'i. Dia buat kaedah kena kaedah Imam Syafi'i. Dia buat kaedah kena kaedah Imam Syafi'i. Akhirnya Allah Ta'ala hantarkan warid dalam mimpi dia. Ya, dia bermimpi satu istana yang sangat cantik. Dia tengok tiang hanya ada 4. Dia faham lah tu. Ya, tu tafsir apa? Cukuplah ada 4 mazhab tu, tak payah lagi. Imam Asy-Syafi'i undur balik, masuk balik Imam mazhab Syafi'i. Lebay malang ni pula tak nak pakai mazhab. Macam dia pandai nak baru apa ada hadis baca betul. Kena bagi menahu tak kena kan. Anak tak nak pakai yang pakai hadis. Ada kesian ni. Dia tak memahami. Kemudian hadis pula kena fahamkan ni. Hadis sahih satu. Makna dia pula kena sahih. Jangan lapas saja. Kadang hadis lapas sahih makna. Makna kena sahih bagaimana dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh ya tuan-tuan, kalau kita ngaji dalam mazhab Imam Syafi'i, sembah mandi pada hari Jumaat apa hukum? Sunat muakkadah. Ya, mandi Jumaat ialah sunnatun muakkadah. Dalam hadis sahih Nabi kata wuslul Jumaah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumaat wajibun, waw alif jim ba, wajib, ala kulli muhtalim, di atas orang yang sudah bermimpi. Mana orang yang sudah balik nak sembahyang Jumaat wajib mandi. Tiba-tiba dalam mazhab Syafi'i kita kata sunnatun muakkadah. Macam mana? Dia nak buat benda. Wah, ni Imam Syafi'i tak betul. Jangan, kalau baik kau berapa hari mengaji. Ya. Sarif, benda yang memalingkan makna wajib tadi kepada sunnatul muakkadah ialah apa? Fi'lus sahabah, perbuatan sahabat. Satu ketika Sayyidina Umar sedang membaca khutbah. Sayyidina Umar tengah baca khutbah. Kemudian masuk Sayyidina Uthman. Dan Sayyidina Uthman masuk tu dia duduk dalam keadaan rupa dia rupa orang tak mandi. Ya, jadi Sayyidina Umar ni orang jenis garang. Daripada atas khutbah tu dia sound. Ya, atas khutbah dalam mimbar. Dia kata, "Ya Uthman, dah mandi tak?" Sayyidina Uthman kata, "Tak mandi." Ya. Lalu Sayyidina Uthman pun tak bangun. Sayyidina Umar pun tak kata apa. Bermakna apa tu? Fi'lus sahabah menunjukkan bahawa wajib di situ bukan makna wajib yang kita faham. Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Benda yang diberi pahala besar bila buat dan diazab kalau tinggal. Bukan makna tu. Ya, ada bahasa Arab kadang lapar wajib tapi dikehendaki sunat. Tu banyak lagi kena bahas. Itu contoh. Jadi kalau kita nak pakai hadis bil saja zahir je, jadi kalau kita faham sendiri. Jadi maknanya yang memahami ialah ulama-ulama yang muktabar, yang sampai darajat ijtihad. Ya, itu contoh dia. Syukur kita tak nak berikan dapat seorang alim
yang maknanya meluasi tibaqul ard, di atas muka bumi, ya alimul Quraisy Nabi kata. Maka ulama semua sepakat meletakkan hadis ni kena pada Imam Asy-Syafi'i. Ya, ulama yang sangat alim. Umur 15 tahun dah sampai darajat mujtahid mutlak. Bayangkan tuan-tuan. Kalau nak cerita Imam Syafi'i punya kelebihan, masya-Allah, hebat betul. Tu. Itulah atas mazhab Imam Syafi'i yang mujtahid, iaitu Abi Abdullah nama Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu. Apa makna ai ma zahaba ilaihi minal ahkami fil masail, iaitulah barang yang berjalan kepadanya daripada segala hukum pada beberapa masalah-masalah fiqh. Ya, itu dipanggil kita berjalan atas jalan Imam Syafi'i. Kemudian Idris ialah walidu wa ibnu Abbas, ibnu Utsman, ibnu Syafi', ibnu Syaib, ibnu Ubaid, ibnu Abdul Yazid, ibnu Hashim, ibnu Muttalib, ibnu Abdul Manaf. Dekat sini maknanya apa? Bersambung sanad Nabi SAW kepada Abdul Manaf. Iaitulah apa? Keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam juga. Idris adalah bapa beliau, putera Abbas, putera Utsman, putera Syafi'. Ya. Mana putera Sa'ib, putera mana anak Ubaid, anak Abdul Yazid, mana putera Hashim, putera Abdul Muttalib, putera Abdul Manaf. Dan Syafi'i adalah kakek mana Pak Tara, di mana beliau disebut keturunannya, ya Syafi'i itu. Asy-Syafi' huwa allazi yunsabu ilaihi al-imam. Dibangsakan Imam Syafi'i itu dengan Syafi', datuk yang keempat. Keduanya memeluk Islam sejak perang Badar. Ya, Syafi'i itu memeluk Islam dalam peperangan Badar. Itu maknanya nasab keturunan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian wa wulida imamuna radhiyallahu anhu sanah 50 wa mi'ah. Tuwfiya yaumul jum'ah salkhar rajab sana 4 wa mi'atain. Dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu lahir pada tahun 150 Hijrah. Ini semua lain-lain apa tuan? Ya, lain salaf semua ni. Dan wafat ia pada hari Jumaat akhir, hari Jumaat, ya, hari yang sangat mulia, iaitu pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijrah. Salam ni orang yang hidup 300 tahun selepas baginda SAW. Ini belum 300 kan? Dia wafat pun belum lagi. Ya, sedangkan Imam Al-Bukhari Muslim kalian. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok dalam kitab Imam Syafi'i, terutama kita induk dan sebagainya, tuan-tuan tak akan jumpa hadis rawahul Bukhari wal Muslim. Tuan buka tak akan jumpa. Sebab apa? Imam Bukhari Muslim orang kemudian, Imam Syafi'i lebih awal. Ya, sebab tu tak jumpa. Kan dia cari mana Imam Syafi'i punya hadis tak ada Bukhari Muslim. Wah, ini berat lagi. Ya, Imam Bukhari Muslim ialah orang kemudian, Imam Syafi'i orang lebih awal daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu di antara apa? Sedikit pengenalan dia. Kemudian wasamaituhu bi qurratul ain bi bayani muhimmati ahkamiddin. Kemudian wasamaituhu, dan aku namakan akan kitab ini, mukhtasar ini, dengan qurratul ain, berisi penjelasan hukum agama yang penting. Dan wasamaituhu wallahu a'lam.